kasih tahu mengenai sebuah dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel. It's me, Ika Lee here. Kepada hampa yang baru dekat channel aku ucapkan terima kasih sebab hampa sudi singgah channel aku ni. Aku harap hampa bantu aku dengan subscribe aku punya channel, tekan button like and share aku punya video. Kepada hampa yang dah lama dekat aku punya channel, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga Tuhan mempermudahkan segala urusan hampa, murahkan rezeki hampa, dan aku doakan hampa sentiasa dilindungi Allah, okey? So, hai hampa semua, lama kita tak jumpa nah. Hari ni aku nak share satu pengalaman aku pasal tiada jalan pulang 3. Okay, so macam ada sesetengah hampa yang tahu, minggu lepas aku balik kampung. Seminggu juga aku balik kampung. And waktu on the way nak balik, aku tak ada masalah apalah dekat jalan. Tapi masalahnya bermula bila aku daripada Perak aku nak ke Kedah. Okay, so sebenarnya aku balik kampung dekat Perak lah kan. Lepas aku dah settle hal urusan aku nak kahwin apa semua ni, aku decide dengan member aku untuk pergi Kedah sebab ada urusan dekat sana pula lah. Lepas tu geraklah kita orang gerak lepas maghrib. Jalan yang kita orang lalu tu sebenarnya bukanlah jalan lama, dia jalan menuju ke highway juga, tapi kita orang kena lalu satu jalan lama lah. Masa gerak nak pergi Kedah tu tak ada lah apa-apa yang jadi teruk sangat pun. Aku adalah juga nampak benda-benda dekat tepi-tepi jalan apa semua tu sebab jalan tu agak gelap. Tapi aku tak terganggu sangat lah sebab kereta pun banyak lagi time tu. So aku tak ada lah macam terlampau takut ke apa. Bagi aku macam benda-benda tu biasa je lah. Tapi apa yang meninggalkan kesan buruk untuk aku masa tu, time tu kita orang on the way daripada Kedah untuk balik ke Perak. Kita orang gerak daripada Kedah dalam pukul 9.30, pukul 10 macam tu. Gerak daripada Padang Serai. Kami pergi Padang Serai. Kita orang tidur sana sehari. On the way daripada sana nak ke Perak lah, nak balik ke Batu Kurau. Mula-mula perjalanan tu dah diuji sebenarnya. Kita orang daripada Padang Serai tu nak mencari highway. Sebenarnya kita orang tak jumpa jalan keluar pun. Tapi time tu aku tak ada lah macam bagi tahu kawan aku, aku tak jumpa jalan ke apa. Aku tak bagi tahu. Aku diam and aku berlakon cool je lah, macam tak nak lah bagi dia pun cuak kan. Tapi sebenarnya walaupun time tu kereta tengah banyak, aku ikut map. Jalan yang map bagi tu betul, tapi simpang yang aku nak keluar ikut map tu sebenarnya aku tak nampak langsung simpang tu. Sampailah kita orang lajak ke hujung. And time tu signboard tulis kita orang akan keluar ke Sungai Dua. Nak dijadikan cerita, ada member yang duduk dekat area-area Juru, Penang mana tu, mereka hantar voice lah. Mereka cakap Sungai Dua ada roadblock besar, ada JPJ lah apa semua lah buat roadblock kan. So kita orang ni sebenarnya nak elakkan jam, sebab kalau ada roadblock besar-besar macam tu, majoritinya dia orang akan tahan. Kebanyakan kereta, kebanyakan kenderaan dia orang akan tahan. So kita orang nak elakkan jam tu sebab tak nak sampai rumah lambat. So aku kata aku tak nak lah lalu ikut jalan 2 tu kan, jalan Sungai 2 tu. And then aku macam tak puas hati, macam asal aku tak jumpa simpang nak keluar tu kan. So aku dah patah balik. Time tu sebenarnya hati aku pun memang
rasa tak sedap gila lah. Tapi aku macam aku buat tak tahu je lah kan. Sebab aku malas nak melayan sangat. Sebab daripada KL balik Perak apa semua pun, lalu highway aku buat kereta macam tak ada apa-apa. Aku tak rasa apa-apa kan. So aku kata mata aku okey kot, tak ada nampak benda-benda macam tu lah kan. And then aku patah balik. Time tu aku U-turn balik. Aku U-turn. So map aku reroute balik lah. Aku cari simpang tu dengan keadaan berhati-hati. And Alhamdulillah time tu Tuhan nak tolong. Ada satu kereta yang masuk simpang tu juga sebenarnya. So aku follow kereta tu je lah. And jalan dekat situ sebenarnya macam bengkang-bengkok lah. Okay. So aku follow je kereta tu sebab aku rasa dia pun tengah nak menuju ke highway juga. So ikut jalan dekat situ agak gelap apa semua. Aku dah start rasa macam tak sedap hati. Tapi aku macam relax je lah kan. Cuma time tu aku tak fikir benda tu sebenarnya. Aku cuma rasa macam, kenapa aku rasa macam nak jadi satu benda macam. Time tu aku cuma fikir macam nak accident ke apa macam tu lah. So aku banyak berfikir benda-benda buruk lah time tu. Dah jalan apa semua tu, okey lah. Dah naik highway apa semua. Naik atas highway tu tak ada dah lah kita buat kereta sopan santun 60-70 tak ada dah. Dia kalau tak lebih pada 100 tak sah. Lepas tu jalan apa semua, member aku dah pesan. Dia kata, Ika, sebab sekarang ni kita dah lewat. Sebab time tu pun jalan dia tak jam, tapi dia banyak kereta kat jalan. So dia kata kat aku, Ika, hang kalau hang takut ataupun hang tak mau ikut jalan yang Waze tu tunjuk, which mean jalan tu yang paling dekat untuk sampai rumah, hang boleh keluar tol lagi satu. Tol lagi satu tu agak jauh, tapi lagi selamat lah, jalan dia taklah berapa seram. So aku macam okey lah, aku nak keluar tol lagi satu. Sebab aku tahu tol yang Waze ni bagi memang lagi dekat dengan rumah, tapi jalan dia aku tak berapa suka. Sangat tak suka. Okay. So tak apa, bawa kereta kan. Bila member aku dah tidur, and masa tu pun nak dekat pukul 12 malam aku rasa. Kau dah pukul 12 lebih, aku pun tak apa nak ingat lah. Dengan line pun putus. Aku VC dengan memerang pun dah putus. Member aku VC dengan tunang dia pun dah putus. So aku sorang-sorang dalam kereta. Lepas tu aku call balik memerang. Lepas tu duduk VC lah. Duduk VC, tapi masing-masing tak cakap. Sebabnya time tu pun aku dah start rasa yang lain. And time tu aku tak tahu kenapa aku ni boleh terizit tol yang map tu tunjuk. Aku exit tol yang map tu tunjuk. Aku tak exit tol yang lagi depan tu. Mungkin sebab aku dah letih, ataupun aku dah mengantuk, ataupun tak tahu nak cakap. Tapi time tu aku memang takut lah sebenarnya. Memang aku takut lepas exit tol tu. Cumanya aku tak boleh nak fikir kenapa aku exit dekat situ. Mungkin Tuhan tu nak uji aku lah. Sebab aku tak ada idea langsung kenapa aku boleh exit tol tu. Aku tak exit tol yang depan. Okay. So aku exit tol tu. Masa mula-mula aku exit tol tu, aku macam jalan ni okey je kot. Mungkin dah beberapa tahun aku tak lalu jalan ni, mungkin jalan tu dah berubah, dah lagi elok, dah ada lampu ataupun apa-apalah. So aku bawa je lah. Aku bawa macam biasa, bawa. Sampai satu simpang, aku kena ambil selekoh ke kiri. Jalan yang aku lalu tu sebenarnya jalan Bukit Merah Semanggul kot, tak silap aku. Bukit Merah Semanggul Bukit, aku rasa lah. Tapi lalu kot Bukit Merah lah. Lalu kot Bukit Merah Semanggul lagu tu lah. Aku lalu. Okay. Kalau siapa yang orang Perak yang tahu jalan ni, hampa akan tahu. Kita akan lalu depan PLKN, depan apa lagi aku tak apa nak ingat sangat lah. Okay. Aku masuk je simpang ke kiri tu, aku dah start rasa lain. Memang aku start rasa lain gila. Lepas tu kan aku yang tengah VC dengan memerang ni, aku cakap macam ni kat dia, tolong selawat boleh tak?
Aku cakap macam tu. Lepas tu yang dia macam tak dengar tau. Dia cakap apa dia. Lepas tu aku cakap tolong zikir boleh tak. Lepas tu dia diam. Lepas tu dia tanya lagi apa dia. Dia macam tak dengar. Lepas tu aku macam takkanlah aku nak cakap kuat kan. Aku katalah tolong zikir boleh tak. Macam tu kan. Lepas tu dia zikir. Aku mengharapkan dia tu zikir macam sebutlah macam subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Macam tu kan. Kita dengar suara dia. Tapi kan aku perhatilah dia kenapa tak dengar suara. Rupanya dia macam aku macam apa function zikir seorang-seorang. Aku macam aku tengah takut. Tapi takkanlah aku nak cakap weh aku tengah takut. Takkan aku nak cakap macam tu dekat dia. Bila aku cakap macam tu, it's mean ada benda yang tengah tak betul. Yang dia pula dia aku macam ya Allah, aku rasa nak nangis time tu. Dia ni yang tak faham kau. Tolonglah zikir. Aku nak dengar suara hang. Bukannya aku nak dengar hang terkumat kamik mulut tu. Lepas tu macam lantak hang lah. Aku nak balas kan. Lepas tu aku pusing. Time tu kamera menghala aku. Lepas tu aku macam okey lah, hang tengok depan. Aku cakap macam tu. Hang tengok depan. Aku pusing kamera. Aku tunjuk jalan dekat dia. Aku tak tahu apa yang dia rasa ataupun dia ada perasan ke apa benda ke. Jalan tu memang gelap. And ada satu part tu aku macam mengelak satu benda. Bukan aku terbabas, tapi aku elak satu benda. Alright. So benda yang aku nampak dekat jalan tu, dia satu benda yang besar, sebesar-besarnya macam gorila. Tinggi dia setinggi tiang elektrik. Setinggi tiang elektrik. So hampa boleh bayang tak besar mana. Dia memang tinggi nak mampus. Dia duduk terkangkang tengah-tengah jalan. Dia bertanduk. Badan dia berbulu. Aku tak perasan lah mata dia tu merah ke apa ke. Sebab aku sangat takut. Sebab bila aku kona-kona je, aku nampak benda tu terkangkang tengah-tengah jalan. So time tu aku macam tak tahu nak buat apa. And aku silap sebab aku macam elak kedudukan dia. And aku rasa time tu juga dia perasan yang aku ni tahu dia tu ada dekat situ. Start tu aku dah rasa lain. Memang aku takut gila. So tak apalah, aku jalan macam biasa. Aku harapkan benda tu dah berakhir dekat situ. Okay. So aku jalan macam biasa. Memang aku tak bersuara sikit pun. So aku jalan. Jalan tu bukanlah tak ada langsung lampu jalan. Lampu jalan dia jarak sangat jauh. Macam sebiji selang 2 km sebiji. Dia macam tu. So aku tengok kiri kanan tak ada kereta, tak ada rumah. Dia semata-mata jalan yang gelap. Masa tu sebenarnya aku tak nampak langsung keadaan jalan dekat depan aku. Memang aku tak nampak apa-apa. Aku hanya nampak gelap. Tapi apa yang membantu aku time tu sebenarnya, aku tengok jalan berdasarkan aku punya kamera handphone. Kan aku tunjuk situasi jalan dekat Memerang kan. So aku ni kalau ikut mata aku yang betul, memang aku tak nampak jalan dekat depan tu. Aku nampak gelap semua benda. Walaupun aku pasang lampu tinggi. Tapi alhamdulillah lah, sebab aku visi dengan si Memerang ni, aku tengok jalan berdasarkan kamera aku. So kan kita visi, kita pen dekat jalan. So kita nampak jalan. Sebabnya jalan tu dalam aku punya kamera nampak clear. Tapi aku yang dekat depan, aku yang tengah tengok jalan tu, aku tak nampak apa. So aku just jalan berpandukan aku punya kamera. Okay. So jalan lah. Jalan straight. Aku tengok je kamera. And then member aku terjaga. Dia tanya, okay tak Ika? Aku diam lah. Lepas tu dia sambung tidur balik. Time tu ada satu tempat yang ada lampu. So aku decide nak tengok belakang, nak tengok cermin belakang lah. Bila tempat tu ada lampu, kalau kita tengok cermin belakang, mestilah kita akan dapat jalan kat belakang, betul tak? Tapi sayangnya masa tu, bila aku tengok cermin belakang, aku tak nampak langsung benda dekat belakang.
And masa tu aku dah start rasa kereta aku berat. Aku bawa sangat-sangat slow time tu, dalam 30, 40 macam tu je. Sebab aku dah rasa kereta aku berat. And bila aku tengok cermin belakang, aku tak nampak apa. Aku syak dah ada benda yang ikut aku. Sebab aku memang tak nampak langsung dekat belakang. Aku tengok cermin sisi pun aku tak nampak. Aku tengok cermin pandang belakang pun aku tak nampak. Maknanya ada benda yang tutup cermin belakang, ataupun ada benda yang menutup belakang kereta aku. So aku pun macam, apa aku nak buat ni kan. Tapi memang aku takut gila. Disebabkan aku dalam keadaan yang tak berapa nak cantik. Maksudnya aku dalam keadaan uzur. Okay, faham-faham sendirilah keadaan uzur tu macam mana. Disebabkan aku berada dalam keadaan uzur, aku tak ada langsung keberanian dalam diri aku. Sebab kita tahu badan kita ni tengah menjadi penarikan ataupun perhatian untuk benda-benda macam tu. Aku decide untuk diam and tak buat apa-apa. Tapi dalam masa yang sama, air mata aku tengah duk meleleh. Laju air mata aku turun sebab aku terlampau takut. And aku tak tahu nak buat apa. Aku tak boleh nak bersuara. Aku tak boleh nak buat apa. Sebab yang ada dalam diri aku time tu hanya takut sampai aku lupa Tuhan. Time tu aku tak boleh nak baca ayat kursi ke apa ke, tak boleh. Sebab aku still terbayangkan. Aku nak nangis cerita pasal benda ni. Sebab kan aku still terbayang muka buruk benda tu. Benda tu bagi aku meninggalkan kesan yang sangat teruk. Sebab dia punya figure, dia punya muka tu sebenarnya sangat takut. Aku tak tahu lah nak cakap. Walaupun muka dia tak seseram yang aku pernah jumpa sebelum ni, tapi kali ni dia punya aura tu lagi kuat. Aku tak tahu lah sama ada aku rasa benda tu sebab aku tengah uzur ataupun apa benda. Tapi setiap kali aku teringat benda tu, memang aku tak boleh kontrol perasaan takut aku dengan dia. Even sampai sekarang aku rasa takut gila. Aku tak tahu kenapa. Sebab dia punya aura tu sangat kuat. Alright. Okay, so masa tu memang air mata aku dah meleleh-leleh lah time tu. Sebab kita takut and kita tak boleh nak bersuara. Lepas tu aku macam, apa aku nak buat ni kan. Aku tak boleh, tapi dalam hati aku berdoa sangat-sangat yang member sebelah aku ni bangun. And time tu memerang pun tak cakap sepatah apa. Dia tak cakap apa, dia diam. Aku macam tolonglah, please lah someone bersuara. Sebab mulut aku dah terkunci sangat-sangat time tu. So aku macam, ya Allah aku tolonglah bagilah Mira ni bangun kan. Member aku yang aku buat tu Mira lah. Aku macam, ya Allah aku tolonglah bagi Mira ni bangun. Sebab aku terlampau takut time tu sampai aku tak boleh nak buat apa. Tapi Alhamdulillah lah aku still boleh pegang steering dengan keadaan elok, tak terbabah ke apa. Aku bersyukur sangat lah time tu. Alhamdulillah sekali sebab Tuhan tu nak tolong aku. Mira bangun. Dia tanya, Ika, okey tak? Dia cakap macam tu. Lepas tu aku macam, aku tak tahu nak kata apa. Dia tanya sekali, hang okey tak? Dia tepuk badan aku, hang okey tak? Lepas tu aku cakap tak. Dia tanya kenapa? Time tu lagi lah aku rasa nak nangis kan. Aku macam boleh tak sampai simpang depan ni hang buat kereta. Aku dah tak boleh nak handle time tu. Lepas tu air mata aku dah turun laju macam, boleh tak buat kereta? Aku cakap lebih kurang macam tu lah. Lepas tu dia macam, hey kenapa ni? Kenapa? Yang Mira ni kan dia tak tahu apa. Lepas tu dia pergi marahnya si memerang. Dia kata, hang cakap apa dekat Ika sampai dia menangis macam ni? Lepas tu aku macam, tak, dia tak cakap apa-apa. Tolonglah hang buat kereta. Aku tak boleh nak handle. Aku cakap macam tu. Lepas tu dia kata, okey berhenti. Saya tempat berhenti. So kita orang pun dah keluar ke simpang yang nak menghala ke, kalau ke kanan ke Kemunting, kalau ke kiri kita ke Batu Kurau. Okey, dekat area Taman Lela ke dekat Ulus Petang ke, aku pun tak ingat lah. Lepas tu aku berhenti tepi jalan. Berhenti. Time tu sebenarnya aku agak takut untuk keluar kereta. Tapi
aku gagahkan jugalah. So aku keluar kereta tu kat tempat duduk apa semua. Mira tanya aku, kenapa ni persepa? Aku cerita dekat dia. Dia tanya aku, benda tu ada lagi tak? Aku cakap tak ada, sebab aku tak nak Mira ni takut sebenarnya. Dia kalau dia takut, lagi teruk pada aku. So aku decide cakap tak ada je. Tapi sebenarnya benda tu still ada. Sampai dekat satu corner tu, kawasan hutan, dia drop dekat situ. Dia hilang dekat situ. Tapi masa tu pandangan memang tak nampak apa lah. Dia cuma mengikut macam tu je. Selamat juga aku masa keluar kereta tu, aku tak nampak dia berdiri ke apa. Sebab kalau katalah aku keluar kereta, aku nampak dia berdiri ataupun dia buat something, mungkin lah, kemungkinan aku akan pengsan jugalah time tu. Sebab yelah, aku tak nak bahayakan nyawa orang lain. Sebab kalau aku seorang, jadi apa-apa dekat aku, okey. Tapi kalau benda yang daripada diri aku, tapi benda tu mengancam nyawa orang lain, aku tak boleh maafkan diri aku. So aku terpaksa telan benda ni semua seorang-seorang. Masa tu memang aku takut gila. Memang macam nak mampus lah aku rasa. Sebab memang jantung aku laju. Memang aku tak boleh nak brain lah apa yang jadi kat aku masa tu. Memang aku teringat-ringat je benda tu. And then dah okay, dah sampai rumah apa semua. Mira cakap, tunggu dulu dalam kereta. Dia kata biar dia masuk dulu. Sebab time tu adik dia baru lepas bersalin. So dia takut adik dia dah bawa balik baby kat rumah. Takutlah nanti kalau kita orang terjah masuk, mungkin ada benda tak elok ikut ke apa. So dia masuk dulu. So aku tunggu kat kereta. Dalam masa aku tunggu dekat kereta tu pun, sebenarnya ada benda yang mengelilingi kereta tu. Tapi aku macam, okay, benda ni tak apa, aku boleh handle dibandingkan dengan benda yang tadi. So aku buat tak nampak je lah benda yang mengelilingi aku. Kan aku duduk dalam kereta, dia duduk keliling kereta situ, duduk pusing, duduk tawaf kat situ. Itulah aku cakap, mungkin sebab aku dalam keadaan uzur tu, dia orang tertarik dengan aku. Masa tu okey lah. Lepas tu tiba aku tengok Mira keluar, mak dia keluar apa semua, aku macam lega sikit lah. Time tu aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi aku still rasa takut yang sangat-sangat. So aku masuk rumah, pergi tandas apa semua. Aku okey. Lepas tu dah relax dekat luar apa semua, masuk tidur. Masa nak tidur tu, aku rasa macam aku hampir kena tindih. Tapi mak Mira ni tiba-tiba masuk dalam bilik tau. Dia masuk dalam bilik. Time tu aku rasa lega. Sebab bila mak Mira ni masuk dalam bilik, aku rasa aku terlepas daripada nak kena tindih. Tapi malam tu aku mimpi yang bukan-bukan. And aku mimpi balik apa benda yang aku nampak sebelum tu. Susah nak cakap, tapi aku boleh ingat dengan clear benda tu. Kalaulah aku ni pandai lukis, memang aku akan lukis bagi tengok dekat hampa apa benda yang aku nampak. And lagi satu, aku tak sure benda tu benda apa sebenarnya. Ada yang kata dekat aku tu sebenarnya setan. Ada yang cakap benda tu penjaga dekat jalan tu. Aku tak boleh nak bagi keputusan benda tu benda apa sebenarnya. Sebab aku sendiri pun tak tahu tu benda apa. Aku cuma nampak dia and dia ikut. Okay, dia punya figure lebih kurang macam ni. So gambar ni memerang yang bagi dekat aku masa esok tu. Dia tanya kat aku, macam ni ke yang aku nampak semalam? Aku cakap yes, sebiji. Tapi dalam gambar tu kita akan nampak macam benda tu macam kurus tinggi kan. Tapi yang aku nampak ni besar. Hampa bayangkan jalan yang kiri kanan ni, badan dia sebesar-besar jalan tu. So besar mana? Kiranya dia macam lebar 2 biji kereta macam tu. So dia sangat besar and dia tinggi tiang elektrik kot. Macam aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi itulah hakikatnya. Alright. So hampa nak tak kalau aku call memerang
Aku tanya dia apa yang dia rasa ke, apa yang dia nampak kot lah, dia nampak something masa aku VC dia tu ke. Hampa nak? Okay, jom kita call memerang. Number you have dialed is currently not available. Tiba. Hello. Salam. Buat apa, tidur dah ke? Buat apa, tidur dah ke? Baring. Ni anak tanya satu benda ni. Ni orang tengah record tau. Dia tanya apa? Tanya apa? Ingat tak masa orang balik daripada Kedah tu? Ya. Lepas tu kan orang ada suruh dia zikir kan. Lepas tu yang dia tak nak zikir. Lepas tu kan orang pusing apa? Pusing kamera ke jalan kan. Okey, orang nak tanya, masa tu dia ada rasa apa-apa ataupun nampak apa-apa ke dekat jalan tu? Nampak tu tak ada. Tapi lepas daripada saya nak apa ni, saya bagi tahu zikir tu, ingat kenapa tiba-tiba naik habis bulu roma. Bulu apa? Ada risau kadang-kadang. Oh, dia pun naik bulu roma juga Lepas tu? Rasa lain macam. Aha. Tu lagi zikir-zikir macam tu. Lama-lama hilang. Lepas tu? Lepas tu tak ada apa. Nampak tak ada lah. Nampak tak ada lah. Oh, asal time tu zikir seorang-seorang. Zikir lah kuat-kuat. Siang korang dah lah takut. Kita zikir-zikir, kita hembur-hembur je. Aduh, dia hembur-hembur. Aduh. Apa ni, dia tak perasan lah time tu orang nangis ke apa ke? Dah dengar dah bunyi suara lain dah. Habis tu asal dia tak tegur okey ke tak, tanya ke apa ke? Kalau tanya, okey tak tu. Lepas apa ni? Yang Mira cakap tu, ingat gaduh lah. Habis yang dia marah. Yelah, masa tu baru nak tanya. Yang sebelum tu yang punya lama diam tak mau tanya. Tapi dia zikir semua. Betul lah. Aduh. Okey lah, tu je. Okay. Bye. Bye. Okay geng, itulah, terlanggak. Itulah yang terjadi pada aku pada hari tersebut. Alright. Alright, itu je kisah aku untuk kali ni. Aku harap benda ni tak jadi dah lah dekat aku. And aku harap aku tak jumpa dah benda tu lepas ni. So peringatan juga untuk diri aku, janganlah nak pergi mana-mana ataupun nak balik rumah tu lewat-lewat. Aku sampai rumah time tu pun nak dekat pukul 2 pagi juga. Padahal daripada Kedah ke rumah tu tak adalah lama sangat pun. Kejap je, tapi itulah nak buat macam mana kan. Benda nak jadi. Alright, so sampai situ je cerita aku kali ni. Jangan lupa follow aku punya Instagram miss.ikali. Jangan lupa support aku punya video ni. Share. And don't forget to subscribe, okay? Jangan skip iklan. Kalau tak, aku akan menghantui hidup apa semua. Alright gang, so macam biasa aku doakan hampa dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dilindungi Allah. Alright, okay, jumpa lagi gang. Bye.